Okay. Alright. Tengok dekat buku teks kamu. Okay. Kamu just sambung yang lepas, kemudian yang semalam. Dua mutiara. Okay. Nanti sekejap. Dua mutiara semalam macam cepat pula. Okay, tengok dekat buku teks, cikgu nak kamu tengok muka surat 25. Okay, 25. Okay, muka surat 25. Boleh buka tak? Alicia, buku teks ada kan? Halo? Okay. Muka surat 25 contoh 4. Dia ada tulis kat situ contoh soalan, okay, satu kapet Permaidani, okay, yang diberi dia punya panjang dan juga lebar dia sekali. Right? So dekat situ kalau kamu lihat, okay, contoh yang mudah lah. Okay. Contoh yang mudah. Sekejap, marker cikgu, mana marker cikgu? My marker. Okay, dia bagi contoh yang mudah. Satu kapet Permaidani. Yang ini, contoh ni asas untuk jenis-jenis soalan yang macam ni. Okay. Jenis-jenis soalan yang penyelesaian masalah. Okay. Dia biasa bagi bentuk rectangular lah. Okay. Bentuk yang empat segi tepat. Kapet, tanah, padang. Okay. So contoh ni begitu berharga. Okay. Begitu berharga. Okay. Kalau kamu lihat dia bagi, okay, satu kapet. Okay. Panjang dia 5R tolak 2. Lebar dia R tambah 1. So dekat sini, okay, kamu tahu, okay, nak cari luas, okay, empat segi tepat, panjang, okay, darab dengan lebar. So apply semua formula yang kamu dah tahu sebelum-sebelum ni untuk semua jenis bentuk, okay, ke dalam soalan jenis-jenis macam ni. Alright. So sekarang bila dah tahu dia punya formula, kamu gantikan nilai dalam formula. Itu kisahnya. Itu je, simple je. Okay. So sekarang panjang, kita dah tahu. Okay, yang ini panjang. Okay, apa panjang dia? 5R tolak 2. Kemudian lebar. Okay, apa lebar dia? R tambah 1. Okay. Dan kemudian kamu selesaikan melalui pengembangan, expansion. Okay, kamu selesaikan, okay, multiply, okay, darabkan antara dua kurungan ni. So, macam cikgu tunjuk dekat dua mutiara semalam, cikgu utamakan anak panah. Okay, buat anak panah. So 5R ni darab semua dengan apa yang ada dalam kurungan yang sebelah. Okay. Okay, kita buat dulu yang ni. So 5R darab dengan R, jadi 5R kuasa 2. 5R darab dengan 1 tambah kan, positif kan. Okay, 5R. Okay, dah habis. Okay, kita dah darab kan. Kemudian ambil yang kedua, okay, kita darabkan juga dengan yang sebelah. Okay, negatif 2R darab dengan R. Negatif darab positif, negatif. 2 darab R jadi 2R. Kemudian negatif 2 darab positif 1. Jadi negatif 2. Habis. Kamu dah darabkan semua. So sekarang ni sampai peringkat kamu kena mudahkan balik. Okay, pendekkan balik. So sekarang ni tengok kat pemboleh Yang ada kuasa yang ini je kan. Okay, so tinggal yang ini sajalah 5R kuasa 2. Tapi yang ini, pemboleh ni, pekali ni, okay, ada 1R, yang ini pun 1R, sama. So yang ini kamu boleh selesaikan. 5R, okay, plus 5R tolak 2R, okay, sama juga kalau kamu tulis 5R tolak 2R. Sama juga 5 tolak 2, 3R. So, tinggal 3R.
Okay, yang ini sama keadaan macam ni. Tolak 2. Habis. So, untuk cari luas, okay, yang ini, okay, dia punya formula dia, okay, yang ini asal, okay, antara dua kurungan. Kemudian bila kamu kembangkan, dia jadi macam ni. Okay, itu je. Sebab tu yang contoh yang ini yang paling asas, yang paling penting. Kamu lihat ni dan kamu faham betul-betul contoh ringkas ni, yang lain kamu boleh buat lah. Tak ada isu lah. Senang, tak susah. Okay. Soalan makin lama dia akan makin susah. Tapi sebab asas kamu dah tahu yang ini, kamu hanya perlu buat cara yang sama je lah. Okay. Alright. Habis yang ni. Okay, kita back to basic. Okay, untuk pengembangan. Okay, sebelum cikgu samakan soalan macam yang semalam punya. Kalau kamu nak tanya, terus tanya cikgu boleh dengar ni. Okay, komputer cikgu ada dekat cikgu ni. Kalau semalam, kelas semalam ada beberapa ramai juga yang tanya. Okay, kamu boleh terus tanya. Jangan risau. Sebab cikgu menghadap whiteboard je, cikgu tak menghadap komputer. Okay, tengok dekat contoh 3. Contoh 3, cikgu nak kamu tengok B lah, B. Okay, B. Sebab A dan C, okay, asas dia sama macam B. Okay, kamu tengok B, contoh 3. Okay, dia bagi, yang tak nak lah B, senang lah. Kita buat contoh C lah, C. Okay, C. Contoh 3 C Dia bagi X tambah Y. Okay, kemudian X tolak Y. Okay, kemudian X. Okay, X tolak 2Y. Alright. Dia bagi macam tu. So sekarang ni sama macam tadi. Kamu darabkan semua. Okay. Kamu kembangkan semua. So yang cikgu cakap tadi, cikgu nak kamu buat arrow dulu. Okay, apa-apa arrow. So that bila kamu ada problem, kamu tengok balik dekat atas, kat punca kat atas. Okay. Sekarang tengok antara dua kurungan yang pertama ni. Okay. X darab X. X darab negatif Y. Okay. Boleh nak buat arrow dulu, kemudian baru tulis. Sambil buat arrow, kamu tulis dekat bawah. Kita buat pilihan kedua lah. Sambil arrow, sambil kat bawah kan. So kat sini, X darab X, X kuasa 2. X darab negatif Y, jadi negatif X, Y. Kemudian yang bawah ni, Y darab X, okay, jadi Y, X. Y darab negatif Y, jadi negatif Y kuasa 2. Base yang pertama. Okay, kemudian tambah. Okay, yang ini pun sama. X darab X, jadi X kuasa 2. X darab negatif 2Y, jadi tolak 2Y X. So apa problem kat sini yang kamu kena settle awal-awal? Problem dia masa buat, okay, nombor negatif dululah masa form 1. Okay, masa form 1 kalau kamu tertinggal ataupun masih tak boleh nombor negatif, okay, susahlah. Dan algebra ni masa form 1 juga kamu dah jumpa. So, okay, kalau ada buku, buka balik buku form 1, tengok balik. Apa contoh soalan yang kamu dah buat? Okay, apa latihan yang kamu dah buat? Alright? Tu kisah dia. Sebab tu cikgu nak kamu sentiasa jaga buku kamu. Okay, ingat apa yang kamu belajar. So, kat sini panjang. Nampak? Kita nak mudahkan. Kita susun balik ikut mana pun boleh ubah yang sama, kuasa yang sama. Okay, so dekat sini, X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. Kemudian yang ini pun X kuasa 2. Ada lagi yang kuasa 2. Y kuasa 2 kan? Tak apa, kita tulis kat sini. Y kuasa 2. Sebab apa kita boleh susun balik? Sebab semua operasi dia sama je. Tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. Dah tak ada bahagi darab kan? So kita susun kat sini. Tolak Y kuasa 2. Kemudian apa? XY. Okay, XY, YX samalah kan? So yang ni dulu. Tolak X, Y. Kemudian apa ni?
tambah X, Y. Lagi ada lagi. Oh ni, tolak 2X, Y. Ada lagi tak? Dah kan? Dah. Patutnya masa kamu buat tu kamu tanda kan? Dah. Dah. Okay. Bila dah macam ni, barulah kamu permudahkan balik. X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Berapa kali? Ada berapa X kuasa 2 kat sini? Ada 2 kan? So, jadi 2X kuasa 2. Alright? X kuasa 2 tambah X kuasa 2 samalah dengan 2 darab X kuasa 2. Sama, jawapan dia 2X kuasa 2. Okay? Okay, kemudian apa lagi tinggal? Tak ada dah. Okay, yang ni pula. Negatif Y kuasa 2. Tolak XY tambah XY jadi kosong. Kosong tolak 2XY jadi tolak 2XY. Habis. Itu je. Alright. Okay, boleh ni pengembangan. Okay, alright. So, kita boleh pergi yang selepas ni lah. Okay, yang ni patut cikgu ambil gambar. Okay, boleh salin tapi tak apalah. Tengok video ni tengok berulang kali. Okay. Habis contoh C. Okay, A dengan B kamu boleh lihat sendiri. Okay, yang cikgu nak kamu pergi sekarang ni. Pergi dekat sebelah dia. Okay, pergi dekat sebelah dia, muka surat 26. Okay, muka surat 26. Kalau semalam, okay, kelas Mutiara, cikgu bagi soalan semua kamu kena buat. Okay, yang kamu pun sama jugalah hari ni. Cuma kita tengok dulu soalan dia. Kalau kamu lihat, okay, jom cuba 2.1. Cikgu tunjuk B lah, okay. Jom cuba 2.11B. Dia suruh cari apa ni? Luas kawasan berlorek. Okay, kita buat contoh. Luas kawasan berlorek. Dia bagi 4 segi sama ni kan? Yes, 4 segi sama. So, ada satu 4 segi sama. Okay. So, kawasan berlorek dia. Nanti sekejap cikgu lukis. Okay, sini. Sini. Ini kawasan berlorek dia. Okay. So, panjang dia 4X kat sini. Okay, lebar dia juga 4X kat sini. Okay. Kemudian yang kecil ni, panjang dan lebar dia sama. Okay, sini 3, sini pun 3. So, dia suruh cari luas kawasan yang berlorek sahaja. Okay, So, kamu dah tahu segi 4 sama. Okay, luas sama dengan panjang darab lebar. Okay, so sekarang ni panjang jumlah ke atas ni 4X. Panjang lebar jumlah dekat tepi ni 4X. Tapi dia nak kawasan yang berlorek saja. So panjang keseluruhan ni dia kena tolak panjang yang minor ni, yang kecil ni. So masukkan nilai macam cikgu pesan kamu tadi lah. Luas sama dengan masukkan nilai. Panjang dia 4X tolak yang kecil ni 3 kan? Betul tak? 3 kan? So 4X tolak 3. Darab dengan lebar. Lebar dia sama juga 4X tolak dengan yang minor 3. So 4X tolak 3. Nampak? Itu yang cikgu cakap, apply formula yang kamu tahu dalam soalan macam ni dan gantikan nilai dia. So 4X tolak 3 darab dengan 4X tolak 3 samalah dengan panjang darab lebar. So kat sini buat macam tadi. Darab semua yang dalam kurungan. So 4X darab 4X jadi 16X kuasa 2. 4X darab tolak 3 jadi tolak 12X. Tolak 3 darab 4X jadi tolak 12X.
tolak 3 darab tolak 3 tambah 9. Right? So sama juga dengan 16x kuasa 2 tolak 12 jadi tolak 24x. Okay, kemudian tambah dengan 9. Habis. Selesai. Kalau cari panjang luas keseluruhan, okay, luas keseluruhan, luas seluruh segi empat sama, okay, luas keseluruhan, okay, luas kesemuanya. Sama juga, luas sama dengan panjang darab dengan lebar. So, panjang keseluruhan 4x. Lebar keseluruhan 4x. 4x darab 4x jadi 16x kuasa 2. Alright. Tapi soalan nanti bila kamu dah besar, dia tak buat mudah macam ni. Walaupun nampak mudah, dia bagi ukuran yang ini, yang tak berlorek. Okay, yang tak berlorek ni dia bagi, kemudian baru dia suruh cari yang berlorek. Maksudnya jalan kira kamu nanti ada panjang lagi. Tapi bila kamu lihat, okay, kamu lihat, kamu dah boleh faham. Itu yang penting, kamu kena buat soalan, okay, banyak-banyak, okay, tengok contoh banyak-banyak, okay, supaya apa saja soalan yang keluar, kamu dah boleh faham. Asas dia sama je. Okay, asas sama, cara sama. Cuma nak tunjukkan atas kertas berbeza. Dia ikut bentuk soalan. Okay, dia ikut cara soalan tu dibuat. Asas sama. Boleh Alright. Okay, so sekarang ni cikgu nak kamu buat ni je sebenarnya cikgu nak kamu mahir ni. Yang ini penting sekali ni. Itu sebenarnya yang paling penting sekali. Yang nak, okay, kamu kena mahir. Alright. So sekarang ni, okay, kamu buat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Macam 2 mutiara juga. Okay, nombor 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay. 2, 3, 4. Tetapi, okay, untuk soalan jenis macam ni, ada bonus dia. Cuba tengok muka surat sebelah. Nombor 5. Okay. Plus 5. Nombor 5. Okay, nombor 5 kamu buat juga. Okay, nombor 5 kalau kamu lihat tak susah. Senang. Cuma sekarang soalan tu keluar, dia nak kamu refresh. Okay, dia nak kamu ingat balik yang ini. Okay, luas sama dengan panjang darab lebar. Untuk segi 4 sama, segi 4 tepat. Luas segi 3. Kalau luas trapezium, macam mana trapezium? Okay, kalau trapezium biasa dia ada keluar 2 jenis. Okay, satu trapezium, okay, bentuk dia macam ni. Okay, satu lagi trapezium, bentuk dia macam ni. Okay, nampak beza dia. Okay, nanti kamu kata 4, kata 5 dah mula, kata 4, kata 5 dah mula. Okay, kamu akan lihat trapezium. Okay, kamu akan selesaikan trapezium, ikut soalan yang diberi. Dan soalan yang diberi biasanya kamu kena selesaikan satu part. Ni segitiga, yang ni 4 segi. Ni 2 segitiga. Okay, yang tengah dia 4 segi. Okay, kamu akan buat satu part. Cuma sekarang dia tak suruh macam tu lagi. Okay, dia suruh formula untuk satu objek ni, satu bentuk ni. Okay, kamu dah tahu dah. Trapezium formula dia apa? Kalau nak cari luas trapezium. Okay, luas trapezium sama dengan 1/2 darab ni tinggi dia kan. Betul tak? Ni tinggi dia. Okay, darab dengan tinggi, darab dengan atas dia panjang A, bawah dia panjang B. A, B. So darab A tambah dengan B. So ni luas trapezium. Okay, masa dekatan 1 dah jumpa dah kan? Okay, dah mengenal kat kamu. Okay, cuma masa form 1 isi padu tak banyak sangat. Tapi kamu dah kenal juga isi padu. Okay, apa saja bentuk macam ni tak susah. Kalau kamu cakap susah, kamu yang slow. Itu cikgu cakap terus terang.
Apa saja bentuk macam ni tak susah. Paksa diri, cabar diri untuk ingat, untuk cuba buat. Yang susah bila ada bulatan. Bila melibatkan bulatan ni lagi susah daripada ni. Selagi tak ada bulatan, tak susah. Cakap dengan diri sendiri. Yang ni cikgu beritahu awal. Ada bulatan. Ada bentuk sphere. Ada bentuk contoh kon. Right? Yang ini yang lagi susah. Lagi panjang, lagi kamu kena guna kalkulator, lagi melibatkan perpuluhan dan pecahan. Yang lain tak susah. Dan yang ini juga ada punca kuasa 2. Jadi semua benda ada dalam satu soalan. Yang itu yang susah. Dia bukannya susah tak boleh buat, dia susah sebab bila kamu buat, dia jadi panjang. Itu saja. Dan bila pelajar yang bersedia, masuk periksa, dia bukannya rasa susah dia tak boleh buat. Dia rasa masa tak cukup. Itu sebenarnya. Bila mana kamu buat soalan, kamu sampai peringkat rasa masa tak cukup, maksudnya kamu belajar. Kamu bersyukur dan kamu ucap tahniah kat diri sendirilah. Aku memang betul-betul belajar. Masa memang tak cukup. Sama ada matematik ke, kamu buat soalan karangan ke. Kalau masa tak cukup, baru maksud kamu belajar. Kalau kamu buat periksa, kamu buat soalan sekejap je, maksudnya kamu belum belajar betul-betul. Simple je. Cikgu tunjuk contoh ringkas saja, tapi nampak tak full whiteboard cikgu conteng. So dalam buku kamu macam tu jugalah. Sebab tu cikgu amat marah kalau buku kosong tak ada apa-apa. Maksudnya otak kamu tak bergerak. Otak kamu tak berfikir, berkisar kepada soalan, cara jawab. Kadang pelajar dia salin soalan, lepas tu kosong. Lepas tu muka surat. Itu bukan belajar namanya. Itu bukan belajar, itu main-main. Kalau kamu belajar, kamu salin soalan, bawah dia penuh dengan try error. Kamu cuba jaya. Tembak je. Penuh, tulis. Cuba juga. Itu baru betul-betul yang belajar. That's why dalam buku kita boleh tengok semua jenis. Kalau ada yang pelajar ada pelajar tak ada pelajar yang berusaha, ada pelajar yang kurang minat. Semuanya kita boleh lihat dari dalam buku tu. Boleh panjang ni cikgu detail sikit. So untuk hari ni itu je sebenarnya. Cikgu nak kamu buat soalan yang banyak ni dan cikgu nak kamu siapkan. Sebab apa? Sebab soalan macam ni kamu kena latih diri untuk jawab dengan cepat. Tulis dengan cepat, jawab dengan cepat. So nampak ni cikgu tunjuk. Ni. Tulis. Banyak kali. Arrow penting. Tulis dengan teratur penting. Dan sampai satu masa kamu akan rasa, senang je cikgu sebenarnya. Cantik, cun. Bila kamu sebut senang je, cikgu boleh pergi soalan yang lebih susah. Cikgu boleh pergi tajuk yang lebih susah. Itu je. Cikgu hanya tunggu kamu je sekarang ni. So sekarang ni kalau kamu lihat soalan-soalan tadi, dia tak ada gambar otak manusia kan kat tepi kan. So maksudnya soalan tu yang asas. Mesti boleh buat. Bila kita dah selesai tu, baru kita tengok soalan yang sederhana. Boleh Okey tak ni? Senyap dia ni. Tak nak tanya apa-apa. Haikal, tak jawab soalan cikgu ni. Alisha okey tak? Boleh faham tak? Hello? Okey Alisha? cikgu. Okey Alright. Kalau okey, kamu buat. Kemudian kamu snap gambar. Tunjukkan. So that nanti cikgu tahu progress kamu. Cikgu boleh ingat nama kamu. Dan cikgu boleh bantu lebih lagi. Sayangnya kita tak berjumpa dekat dalam kelas lah. Kalau dalam kelas, cikgu lebih suka. Ada buku, kita boleh bincang sama-sama. Depan-depan.
Okay, tapi tak apa. Sebulan lagi kita dah masuk kelas dah. Alright. So buku kamu jaga baik-baik lah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada kan? Alright. So ada lagi half an hour. Okay, kamu selesaikan yang latihan cikgu bagi tadi. Okay. About another 20 minutes. Okay, cikgu akan follow up. Okay, 20 minutes nanti kita akan jumpa dalam Telegram lagi, dalam group. Okay, kamu try buat yang cikgu suruh tadi. Okay. Sekarang nampak macam banyak, tapi bila kamu dah buat, kamu rasa sikit je sebenarnya. Boleh Okay. Alright. So sampai ni je lah. Okay, video ni. Kita jumpa dalam grup Telegram, dalam grup kelas. Alright, bye-bye.